pasti ramai di kalangan kita yang sudah sedia maklum tentang kisah-kisah Nabi. Namun, sejauh manakah kisah Nabi ini diterapkan atau dijadikan pengajaran dalam kehidupan kita? Nak tahu lebih lanjut? Jom kita ikuti video penceritaan kisah Nabi Ibrahim. Hari ini saya nak ceritakan kepada anda tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang selamat daripada dibakar api. Nama Nabi Ibrahim ialah Ibrahim bin Azar bin Nahur, berketurunan daripada Bani Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim AS dilahirkan di Gaubah, Damsyik ataupun sekarang ni dikenali sebagai Damaskus, Syria. Jadi sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim ni sangatlah berat. Ditambah pula, beliau ini dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliah yang kafir, yang menyembah berhala dan pelbagai lagi lah aktiviti-aktiviti jahiliah yang mereka lakukan. Sayangnya, ayah kepada Nabi Ibrahim ni adalah seorang pembuat patung berhala dan juga mempercayai bahawa patung-patung berhala itu menjadi perantara kepada manusia dan juga kepada Sang Khalik. Malah, masyarakat jahiliah pada zaman Nabi Ibrahim berada di bawah tampuk kerajaan Babylon, dikuasai oleh Raja Namrud, orang yang sombong, seorang yang mengaku dirinya ini adalah penguasa kepada alam semesta. Jadi ramai masyarakat jahiliah yang mempercayai bahawa Raja Namrud itu adalah penguasa semesta alam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kuasanya dengan menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang kuat untuk melindungi dirinya di dalam hutan. Malah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ibrahim, jika diamati, kulihat ini seperti seorang panglima perang, yakni gagah, tinggi dan juga berani. Setelah beberapa lama kemudian, Nabi Ibrahim kembali semula ke tengah masyarakat jahiliah dan beliau melihat semua orang ini seakan-akan menjadi gila terhadap patung. Di mana-mana sahaja ada patung, di rumah, di tempat-tempat umum, agar mereka semua dapat menyembah patung pada setiap waktu. Termasuk juga di rumah ayahnya sendiri sebagai seorang pembuat patung berhala. Lama-kelamaan, Nabi Ibrahim mula bertanya kepada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran yang cerdas, yang kritis, serta menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai Khalilullah, yakni sahabat atau kekasih Allah. Dan setelah itu, Nabi Ibrahim mengajak semua orang untuk sentiasa bertakwa kepada Allah dan juga meninggalkan penyembahan patung berhala. Okey, macam mana semua? Menarik tak cerita yang disampaikan oleh saudari Fina tadi? Tapi belum habis di situ lagi tau. Kita persilakan pencerita yang kedua, iaitu saudari Farah. Kemudian Nabi Ibrahim mula mencari Tuhan. Dengan kecerdasan yang ada pada Nabi Ibrahim bertanya berkali-kali, siapakah sebenarnya Tuhan? Benarkah berhala itu Tuhan? Ataupun Raja Namrud yang berkuasa itu Tuhan? Kemudian Nabi Ibrahim mula melihat kepada bulan, bintang dan matahari dan berkata, mungkinkah benda-benda ini adalah Tuhan? Namun bulan bintang tu mula menghilang dan matahari mula terbenam. Nabi Ibrahim berkata, tidak akan pernah aku bertuhankan kepada benda-benda seperti ini. Sejak daripada itu, Nabi Ibrahim mula meyakini bahawa berhala itu bukanlah Tuhan semesta alam. Dan Allah SWT kemudian berbisik sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang supaya tidak menyembah berhala dan hanya menyembah Allah SWT sahaja. Jadi Nabi Ibrahim pun mula berpegang pada agama Tauhid dan menyatakan bahawa agama-agama lain itu adalah agama yang batil. Dan kemudian pada satu hari, Nabi Ibrahim ini mempermalukan Raja Namrud di hadapan pengikut-pengikutnya. Nabi Ibrahim menggunakan kecerdikan akal dan merencanakan sesuatu kepada Raja Namrud. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi ke keluar kota bersama pengikutnya selama beberapa hari. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun masuk ke kota tersebut dan menghancurkan semua berhala yang ada di dalamnya kecuali satu berhala sahaja, iaitu berhala yang paling besar. Yang mana dia menggantungkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kat situ dekat berhala yang paling besar tadi. Lepas beberapa hari, Raja Namrud pun tahu yang berhala dia rosak dan murka. Dan dia pun berkata, siapa yang melakukan hal ini semua di belakangku? Salah seorang pengikutnya yang kebetulan tak ikut dia pergi keluar kota mengatakan bahawa ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang melakukan semua ini. Lalu Nabi Ibrahim pun dipanggillah menghadap Raja Namrud. Sang Raja pun berkata dengan geram, wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Bukan, jawab Ibrahim ringkas. Mendengar jawapan itu, Raja Namrud pun semakin geram dan berkata, lalu kalau bukan engkau siapa? Bukankah engkau yang berada di sini semasa kami pergi? Dan bukankah engkau yang membenci berhala-berhala ini? Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala ini. Aku fikir berhala yang paling besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapak yang masih berada di lehernya? Jawab Nabi Ibrahim tenang. Raja Namrud pun membantah dengan berkata, mana mungkin berhala itu dapat berbuat sedemikian? Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim pun menjawab dengan tegas, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?
Mendengar pernyataan Ibrahim, pengikutnya mula terfikir bersedar bahawa Tuhan yang disembah selama ini tidak dapat melihat, mendengar dan bergerak. Namun, Raja Namrud semakin murka. Nampaknya cerita kita semakin sampai ke penghujungnya. Apakah yang akan berlaku kepada Nabi Ibrahim? Bagaimanakah keadaan nasib kaumnya? Jadi kita persilakan pencerita yang ketiga iaitu Saudari Fatih. Jadi setelah apa yang berlaku, Raja Namrud begitu kesal dan sangat marah. Beliau gerahkan tentera dia untuk mencari Nabi Ibrahim dan nak tangkap Nabi Ibrahim ni supaya Nabi Ibrahim diberikan hukuman yang seberat-berat hukuman. Jadi hukuman itu adalah Nabi Ibrahim akan dibakar secara hidup-hidup di khalayak ramai. Peristiwa Nabi Ibrahim dibakar ramai ini merupakan salah satu kisah yang terpenting di dalam Al-Quran. Selepas Raja Namrud memberitahu kepada tentera dia untuk menangkap Nabi Ibrahim, beliau juga turut menyatakan kepada pengikut-pengikutnya supaya mengumpulkan seberapa banyak yang mungkin kayu bakar untuk bakar Nabi Ibrahim ni. Jadi semua orang pun kumpul kayu sehingga kan menjadi satu pegunungan yang besar, tinggi. Sebelum Nabi Ibrahim dibawa ke tempat pembakaran tu, adalah salah seorang daripada pengikut Raja Namrud ni bagi tahu dekat Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kalau betul lah Tuhan kamu tu ada, maka minta tolonglah daripada dia." Dengan sombong dan bongkaknya, pengikut Raja Namrud ni bagi tahu dekat Nabi Ibrahim macam tu. Sebelum Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tersebut, jadi Nabi Ibrahim pun duduk ke langit berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku seorang sahaja di muka bumi ini yang mentaati perintahmu, dan engkau jugalah sebaik-baik pertolongan." Sebelum Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api tu, seluruh penduduk langit, malaikat mendoakan Nabi Ibrahim, minta tolong dekat Allah, "Ya Allah, kau selamatkanlah Nabi Ibrahim." Riwayat Ibn Abbas menyatakan bahawa semua haiwan di muka bumi pada ketika itu cuba untuk memadamkan api yang nak bakar Nabi Ibrahim ni, kecuali cicak. Selepas Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, waktu tu semua orang menyaksikan. Orang sangat yakin sebab diorang tak pernah tengok api yang sedahsyat tu sepanjang ada dekat bumi ni. Diorang jamin Nabi akan hangus terbakar menjadi debu. Jadi selepas Nabi dicampakkan, maka Allah perintahkan kepada api supaya menjadi sejuk dan tidak bakar Nabi walau sikit pun. Yang terbakar hanyalah keringat Nabi. Keringat tu maksudnya tali yang diikat kat Nabi. Orang terpegun, kagum dan sangat pelik lah macam mana situasi tu boleh berlaku. Jadi begitulah kisah Nabi Ibrahim dibakar. Yang terdapat daripada kisah Nabi Ibrahim AS yang pertama adalah Allah SWT ni memberikan akal kepada manusia supaya kita sentiasa mengingati Sang Pencipta. Jadi akal yang Allah beri kepada manusia ni patutlah digunakan hanya untuk mengingati Allah SWT. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim AS ni menyangkal kewujudan matahari dan bintang tu sebagai Tuhan. Bahkan beliau juga memberi kefahaman kepada kaumnya bahawa berhala yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Yang kedua adalah api tidak membakar Nabi Ibrahim. Kisah ini sebenarnya mengajarkan kita Allah yang meletakkan sebab dan musabab atas satu-satu perkara dan Allah jugalah yang mampu mengubahnya. Api yang panas yang sepatutnya mampu membakar seorang manusia kelihatan tidak mampu mendatangkan apa-apa kecederaan pada beliau. Ini kerana yang mampu memberi mudarat kepada seseorang itu hanyalah Allah SWT. Oleh itu, rasa takut kita sepatutnya hanya kepada Allah SWT, bukanlah kepada makhluk lain yang lemah. Yang ketiga adalah sekecil nyamuk ni mampu membunuh. Kisah ini memberi satu petunjuk bahawa Allah SWT ni mampu menghina ataupun membunuh seseorang itu dengan hanya mendatangkan makhluk yang kecil. Nyamuk tu dia kecil dan nampak lemah. Jadi Allah datangkan nyamuk tu sebagai satu penghinaan kepada Namrud yang bersikap takbur. Disebabkan itulah kita ni sebagai manusia janganlah merasa besar diri dan angkuh dengan menindakkan suruhan Allah SWT kepada hamba-Nya.